Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，我很好。谢谢 Ustaz Wan. Sisi balik. Panas macam mana? Sebulan kan? Sebulan lebih tinggal sebulan ke? Bulan, sebulan. Misal Nurhanania Amira Hawadah. So, kita ada 4 orang je student. Jadi 3 orang je lah. Jadi kira special case lah ni, boleh tanya seorang-seorang lah ni, boleh betulkan fine terus hari ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Macam mana nak balas sia-sia tadi Ustaz Wan? Yang Amirah dengan Hanania boleh join sekali. Sia-sia. Kalau sia-sia buku kecil. 不客气. Sia-sia kita balas 不客气. Kejap Lao She ni hao ma. 我很好，谢谢。你呢？ Alhamdulillah, 我很好。你叫什么名字？我叫Wan Muhammad. Wan Muhammad, okay. Wan Muhammad 今年几岁？我对了。48岁了 ，OK。今天你好吗？ Mana tu? 今天 hari ini 你好吗？今天我很好。我很好 ，OK。我很好。今天星期几？ Soalan last sekali, soalan ni bahagian topik last untuk yang modul 1 tu. Lama tak study. Tak study. 星期几 maksudnya hari ini hari apa? 今天星期几? Hari ke-6 hari ini. Hari ke-6. 星期六. 星期六. 今天星期六. Okay. Okay, seterusnya kita cakap 你的家有几个人？你的家 keluarga 有几个人? Ada berapa orang? Okay, ingat. Macam mana nak jawab? Bukan nota dulu ni. 我的家有六人. 6个人, ada 6个人. Okey. 你哪年出生？你哪年出生？哪年 tahun mana? Masa tahun bila? 出生 dilahirkan. 你哪年出生? Macam mana kita jawab nombor tu? Tahun dalam bahasa Cina. 我出生。我出生。1979年1979年 OK 你是哪里人？哪里 mana? 你是哪里人? Awak ialah orang mana? Apa nak cakap depan tu? Jilantan.
人，我是济南丹人。Okay. 你的老家在哪里？老家ialah kampung. 你的老家在哪里？ Tak ingat. Bawa apa? Ketapalu. Ketapalu. 我的老家在各大巴路。各大巴路。Okay. Ketapalu. Tarikh boleh 今天几月几号？ Tarikh. Rancangan. 今天几月几号？ Dia tahun, bulan dan hari bulan. Maksudnya dia besar kepada kecil. Jadi kita akan sebut bulan dululah. Tak ingat? Ini bulan 7. Qi Yue. Dan 24 hari bulan. 24 macam mana nak cakap? 24. 24 re ataupun 24 号. 今天7月24 re. Okay, 27, 24 bulan 7. Okay, 谢谢 Ustaz Wan. 大部分可以回答， lebih kurang semua boleh jawab lah soalan tu, 很好。 Walaupun 1个月没有随系， 还可以回答， 非常好。 Sebulan tak belajar tapi boleh respon hebat. Okay, terima kasih Ustaz Wan. Seterusnya Amira. Pak Lausyid tu jawab. Harus jawab. Bagaimana? Amira, ni hao. Amira, line tak okey ke? Okey, dah sudah minta Nur Hanania. Nur Hanania yang form 3 punya tu kan? Betul tak Hanania? Betul. Oh, kelas tak ada lagi Pagi ni tak ada kelas, hari Sabtu. Hari Sabtu dah ada kelas. Oh, jadi free lah hari Sabtu. Okey Hanania, ni hao ma. Ni hao ma. 我很好。我很好，你叫什么名字？叫 Nur Hanania。 Nur Hanania. Hanania, 你今年几岁？7岁, umur berapa? 你今年几岁？15岁。Nah, 15岁. 我今年15岁. Saya tahun ini 15 umur. Okey, 你是哪里人？你是哪里人？ Hanania ni orang mana? 我是Ketabalu人。我是Ketabalu人。OK，你的老家在哪里？老家 kampung 在哪里？我的老家在Ketabalu。Kata也是在 Ketabalu, juga di Kota Baru. Okey, 对不起。不客气。不客气。Ya ke? 对不起。对不起 minta maaf. 没关系. Kalau cakap 谢谢 baru kita balas 对不起. Okay, kalau 再见。再见。再见。Okay. 你的家有几个人？你的家 keluarga awak 有几个人？ Ada berapa orang?
有6个人，我的家有6个人，对，我的家有6个人。Okey. Lepas tu tanya Hanania ni. Hanania, 你哪年出生？你哪年出生？哪年 tahun mana? 你哪年出生？我Boleh Hanania tahun. Maksud Ichiu kan? Ichiu tapi Hanania bukan tahun Ichiu ni. Awak ni tahun 2000 kan? Erling 20. 20062006年. Saya tahun 2006 dilahirkan di Puchong. Okey, Nur Hanania, 谢谢。谢谢，非常好。会回答。Okey, seterusnya saya minta Nuriha. Ya, 老师，你好 hello， ，Hello. Dengar tak suara Lausa? jauh. Jauh. Okey. 你好吗？我很好，你呢？我也很好，谢谢。你叫什么名字？我叫不对你，叫什么名字？Nama？你叫什我么名叫字？ Nuriha， Okey, Nuriha, 你今年几岁？tu kat mana 今年 Rasha? 几岁 umur? 几岁? Tak Oh, tak jumpa kat mana pun. Masa kalau boleh jawab spontan pun walaupun tak lengkap ayat pun tak masalah. Janji kita boleh jawab je. Cuba. umur. 几岁 umur berapa? Umur, kena cakap nombor. Nombor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hmm. 35 35 岁. Dekat belakang umur tu kita cakap 35 岁. Okey. Seterusnya, 你是哪里人？你是哪里人？ Awak orang mana? 我是 Kota Baru. 我是 Kota Baru 人. Tambah 人 lah dekat belakang tu. Saya orang Kota Baru. Saya ialah Kota Baru. Kalau kita cakap ren tu baru maksud saya ialah orang Kota Baru. Okey, seterusnya, 你哪年出生？我19我1971年出生。我1971年出生。Okey. Seterusnya Lalu tanya, 你好吗？我很好。我很好。今天几月几号？今天几月几号？今天几月几号 berapa hari bulan? Bulan berapa? 几号 berapa hari bulan? Hari ni punya tarikh lah. Tarikh hari ni. Tarikh hari ni kan 24 hari bulan 7. Tapi dalam bahasa Cina dia akan cakap besar kepada kecil kan, masa dia akan cakap bulan dulu. Boleh cuba. 7 Ni dah lupa langsung dah ni. 7 月. Okey, bulan 7, 24 macam mana kita cakap 24? 20. 7. 7 27.
27 Maksud 27 号tu 27 hari bulan. Dengan hao tu ialah hari bulan lah, kita boleh gunakan untuk hari bulan. Okey. Sesi Nuriha. Sesi Lausha. Okey. Seterusnya Hanania ada Amira Hawadah. Okey ke line sekarang? Ataupun macam tadi? Ha? Okey. Amira, 你是哪里人? Amira orang mana? 你是哪里人? 我是哥德巴鲁人。我是哥德巴鲁人. Okey. Seterusnya ni hao ma? Ni hao ma? 我很好，你呢？我很好，我也很好，谢谢。你今年几岁？今年几岁？ Umur berapa tahun ini? 15岁，15 juga sama dengan Hananya. 18岁，18岁，18 umur 18. 对吗，Amira? Betul ke Amira? betul. Okey. Amira 哪年出生? Amira tahun mana dilahirkan? Amira dilahirkan tahun bila? So macam mana kita cakap tahun dalam bahasa Cina? Tahun dalam bahasa Cina kita akan sebut satu digit satu persatu kan? Contoh macam Lausha lahir tahun 1985. So Lausha akan cakap 1985. Macam tu. 1985 年. Kalau Amira macam mana cakap? 2003年. Okey. Amira, 谢谢. 谢谢。 Nak jawab macam mana? 谢谢. Nak respon macam mana? Sia-sia, kita balas. 不客气, 不谢 ataupun 不用客气. Okay, kalau 再见nak balas macam mana Amira? 再见. 再见。再见juga. Okey, 谢谢kepada Amira. Okey, jadi untuk hari ni kita punya, sebelum kita mulakan kelas, kita fusi sekejap tadi lah yang macam tadi Mandarin 1 tadi. Jadi untuk Mandarin 1 kita dah belajar dalam 4 topik. So untuk Mandarin 1 yang tajuk kita dah belajar yang pertama ialah pengenalan untuk bahasa Mandarin kan. Pengenalan untuk bahasa Mandarin, semua dah tahulah kita punya kelas kita ni kelas Hua Yi Ke. Kelas bahasa Cina, Hua Yi Ke, kelas kita. Jadi yang pertama, topik yang pertama kita belajar tentang dia punya sebutan untuk Pin dan juga Hanzi, sebutan Po, Po, Mo, Fo kita dah belajar. Dan topik yang kedua, topik yang pertama kita terus masuk kepada Ni Hao untuk bertegur sapa. Ni Hao Ma kan, kita dah jelas yang tu. Cuma dekat sini tadi ada yang tersilap lah, Lausha cakap Tajia Hao, macam Assalamualaikum semua. Ada yang jawab Wo Hao, saya sihat. Jadi dekat situ kita kena jawab Ni Hao juga. Maksudnya hello juga kepada dia. Kita kena bagi respon salam sejahtera lah ataupun hi macam tu. Yang kat situ bertukar. Okay, biasa dah. Jadi kat sini kalau bunyi Ni Hao Ma baru kita balas Wo Hen Hao. Ustaz Wan ketawa. Kenapa Ustaz Wan? Ustaz Wan ke? Okey. Rasanya. Okey, biasa dah tu. Okey, seterusnya untuk topik yang kedua kita belajar tentang
tentang ni lah nilai nombor ni lah macam kita cakap tui puci, sia-sia, cai cian, kongsi ni semua tu kan. Okay, dan topik yang ketiga kita masuk tentang keluarga, wo te jia. Jadi yang keluarga kita boleh tanya ni te jia you qi ke ren, keluarga awak berapa orang? Ni shi na li ren, awak orang mana kan? Jadi kita boleh tanya dekat situ lah. Dan di sini juga kita belajar tentang nombor. Okay, untuk modul yang pertama kita belajar nombor sampai nombor ratus sahaja. Kan, sampai nombor ratus saja. Jadi untuk modul yang kedua kita akan sambung, untuk modul pertama kita belajar sampai nombor puluh saja. Untuk modul yang kedua kita akan masuk nombor ratus hingga nombor ribu. Dan untuk seterusnya, topik yang seterusnya kita belajar tentang tahun, semua ada kat dalam ni lah. Untuk topik yang ketiga ni kita belajar tentang water chia tu, dalam water chia dia ada nombor, dia ada tarikh semua. Dan topik yang last kita belajar itu topik 4, ni cu zai nali. Ni cu zai nali, awak tinggal di mana. So jadi tinggal di mana ni kita belajar tentang bulan, tarikh, kita belajar tentang hari dalam bahasa Cina. Jadi dekat sini asas kita untuk modul yang pertama kita dah belajar dalam 4 topik. So 4 topik walaupun sikit-sikit kita dah ada basic lah. Jadi untuk hari ni kita akan masuk 4 topik juga untuk modul yang kedua ni. Itu topik yang pertama, itu kita terus sambut itu topik kelima. Bila saya kongsikan skrin. Lausha. Ya. Saya lupa kita nak guna link tadi tu, nombor telefon ke macam mana? Nombor telefon? Link. Link itu untuk tahun. Tahun. Kan macam 2003, dia lahir tahun 2003 kan 2 kali kosong kat tengah tu kan. So disebutlah 2 or ling san nian. Macam tu. Kalau tahun 2000, 3 kali kosong, 3 kali ling lah kita akan sebut or ling nian. Macam tu. Okay. 谢谢了。不客气。Okay, kita ada topik yang kelima. Saya terus sebut topik yang kelima itu qi dian le. Jadi topik yang kelima kita belajar tentang jam. Macam mana dalam bahasa Cina. Okay, dan topik yang keenam, kita akan belajar tentang qian. Qian bermaksud duit. Jadi kita akan belajar tentang duit. Jadi kat sini yang topik yang kelima pasal jam menggunakan nombor. Jadi nombor kita kena refresh balik lah untuk nombor 1 sampai 10 tu lah paling tidak nombor 1 sampai 10 kita ingat lah. Okay, topik yang ketujuh pasal duit, qian. So qian pun kita guna sebutan nombor juga. Dan seterusnya topik yang ke-8 kita akan belajar tentang shi. Nak makan apa, rasa makan apa, kita akan belajar di dalam topik yang ke-8. Topik yang ke-7 pasal apa tadi? Topik yang ke-7 pasal duit, topik yang ke-6 pasal kerja. Okay, topik yang ke-6 pasal kerja. Kong cuok ni bermaksud kerja. Topik 5 pasal jam, topik 6 pasal kerja. Topik 7 pasal duit dan topik 8 pasal makanan. So 4 topik kita akan belajar pada kelas kita untuk kelas modul yang kedua dah. Dan seperti yang kita tahu kan, kita punya kelas ada hari Sabtu dan juga ada sebelah malam kan. So sebab kita punya kelas ni 10 jam, jadi hari Sabtu ni kita mula ni dia 4 minggu. 4 minggu setiap hari Sabtu, jadi macam 8 jam baru. Jadi 2 jam lagi tu berbaki tu dia buat kelas malam itu pukul 8.30 hingga pukul 9.30, 1 jam. Jadi tu kelas tu dikira kelas latihan percakapan. Jadi yang ni kita akan bincang lah, pelajar nak buat hari minggu pertama nak buat ke ataupun minggu yang kedua ataupun selang-seling masa minggu kedua, minggu keempat. Terpulang kepada pelajar lah yang tu. Kita boleh bincang kemudian yang tu. Jadi untuk hari ni kita terus masuk modul yang kedua, kita masuk topik yang kelima.
Okay, topik yang kelima. Okay, sebelum tu tadi saya nampak ada student seorang lagi kan. Nurul Ain, boleh saya kenal sekejap? Ni hao Nurul Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni hao ma. Okay. Nurul Ain dah belajar Mandarin Tak sebelum ni adalah, belajar tu melalui kawan-kawan je, tak ada masuk kelas pun. Dah masuk kelas. Okey. Jadi kita ni terus masuk modul yang kedua. Kalau kata macam Ain macam Nur, panggil Ain kan? Panggil Ain ke panggil Nurul? Boleh mana-mana, Nurul pun boleh. Mana boleh. Okey. Nurul macam kata tak faham ke apa boleh tanya langsung lah sebab kita ada belajar 4 topik sebelum ni lah, asas-asas semua tu mungkin. Mungkin lah awal-awal ni Ain macam itu sikit lah macam apa, mungkin asal susah lah sikit sebab kita tak ada basic yang pertama tu kan. Tapi tak ada masalah, jika ada apa-apa masalah boleh terus WhatsApp langsung lah tanya Okey, boleh. Okey, 谢谢. Okay, topik yang kelima kita ialah ji tian le. Okay, Okay, ji tian le. Ji tian tu bermaksud, ji saja dekat depan kita dah belajar, kita dah jumpa perkataan ji. Ji ni bermaksud berapa kan, kita dah belajar ji sui, umur berapa, ji ke rem berapa orang, ji wei bulan berapa, ji re ataupun ji hao berapa hari bulan. Jadi ji saja ni bermaksud berapa. Okey, tian di belakang ni tian ni bermaksud jam. Ji tian le. Le pun kita dah belajar. Le ni penggunaan benda ni dah berlaku kan. Maksud kalau kita senang faham dalam bahasa Melayu, dia bermaksud sudah. Ji tian le maksudnya pukul berapa sudah. Ji tian le. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin dia translate dia akan jadi berapa pukul sudah. Ji tian le bermaksud, kalau dalam kita ayat bahasa Melayu bermaksud pukul berapa sudah, tapi dia akan jadi ji tian le berapa pukul. Sudahlah dia punya susunan ayat dia, grammar dia. Okey, jadi topik kita yang kelima ialah ji tian le, pukul berapa sudah. Okey, dan objektif kita untuk topik ini ialah yang pertama bertanya tentang waktu. So jelas kita akan bertanya tentang jam, pukul berapa. So kita akan juga boleh tanya kita habis kelas pukul berapa. Kan, kita kelas mula pukul berapa, habis kelas pukul berapa, dan yang ketiga kita boleh cakap kita balik rumah nanti pukul berapa, pulang ke rumah pukul berapa. Semuanya untuk topik yang kelima ni berkaitan dengan jam, berkaitan dengan jam. Apa benda aktiviti kita buat, kita akan menselitkan perkataan ji tian, perkataan pukul berapa. Okey, seterusnya okay, di sini ialah sin ci. Okay, sin ci ialah perkataan baru. Seperti sebiasa sebelum ini saya akan baca dan pelajar ambil perhatian dia punya sebutan dia, dia punya faing dia. Okay, yang pertama, 现在几点分半早上中午下午晚上要去出去回来起床上课下课上班下班开始kita ulang lagi sekali daripada atas. 现在
现在几点分半早上中午下午晚上要去出去回来起床上课下课上班下班开始Okay, kita tengok yang pertama ialah 现在 bermaksud sekarang, ji berapa, tian. Okay, tian ni bermaksud pukul dan itu digunakan untuk waktu lah, bukan pukul nak yang kalau kita katok orang tu tak. Tian tu bermaksud pukul untuk waktu. Fen minit, pan setengah. Okay, pan bermaksud setengah dan 早上中午下午晚上. Okay, 4 dekat sini. Semua ni kita punya waktu lah, waktu pagi, waktu tengah hari, petang dan malam. 早上中午下午晚上. Kalau yang ni, kalau pelajar masih ingat, kita dah belajar modul 1 untuk ucapan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam kan, kita dah belajar perkataan tu. Kalau pagi dia sebut 早上好, selamat pagi. Jadi kat sini kalau 早上 saja bermaksud pagi. 中午 saja bermaksud tengah hari, 下午 bermaksud petang, 晚上 bermaksud malam. Okay, dan seterusnya perkataan yao. Yao bermaksud mahu. Kita selalu dengarkan yao puyao. Nah, mahu tak mahu, nak tak nak kan. Okay, seterusnya perkataan ci. Ci bermaksud pergi, chu ci bermaksud keluar, chu ci. Dan seterusnya hui balik, hui lai balik semula, qi chuang bangun dan 上课 beserta 下课. 上课ni kelas ataupun sang ke ni ataupun kita boleh gunakan kelas, menghadiri kelas dan juga 上课 kita boleh cakap ini bermaksud mulakan kelas. Dan bila tamat kelas kita akan sebut 下课. 下课 bermaksud tamat kelas. Dan manakala untuk 上班 dan 下班 kita gunakan untuk dia mula kerja dan habis waktu kerja. Kan macam kita kan macam hari ni kita 上课 lah, kita ni kita menghadiri kelas, kita belajar. Okay, kalau hari biasa 星期一、星期二、星期三、星期四 kita akan 上班, kita kerja kan, kita akan pergi kerja. So 上班 semulakan kerja, 下班 tamat kerja. Okay, dan seterusnya ialah 开始. 开始 tu bermaksud mula, 开始. Okay, kita tengok sekarang, tengok satu persatu dia punya maksud dia. Okay, sekarang tengok 现在. 现在 bermaksud sekarang. Okay, 现在几点. Okay, poin dekat sini yang pertama ialah 几点 dan yang kedua ialah 现在几点. Jadi untuk jam, perkataan yang famous ialah 几点 ataupun 现在几点. So 几点 saja bermaksud pukul berapa. Kalau 现在几点yang dalam kotak yang kedua bahagian bawah ni bermaksud sekarang pukul berapa. So 现在ni bermaksud sekarang. Okay, 现在. Kalau dalam bahasa Cina dia punya ayat dia 现在tu dia mesti letak di hadapan. Macam kita kan, pukul berapa sekarang kita ada juga gunakan. Sekarang pukul berapa, tapi dalam bahasa Cina dia macam-macam mana pun 现在 dia tu mesti di hadapan. 几点 pukul berapa, 现在几点 sekarang pukul berapa. Dia tak akan cakap 几点现在, dia tak akan cakap 现在tu di bahagian belakang. 现在awak nak buat ayat apa-apa pun lepas ni mesti duduk di hadapan sekali. Mesti first ayat dia akan jadi first perkataan dalam ayat kita tu perkataan 现在. Dulu kalau kita ayat kita ada perkataan sekarang. So 几点 pukul berapa, 现在几点 sekarang pukul berapa. So kita asas untuk topik yang kelima kita kena pegang itu perkataan 几点. So 几点 bermaksud pukul berapa.
几点. Tapi tajuk tadi kita 几点了 kan. Saya masukkan perkataan le tu bermaksud sudah. Jadi 几点了 pukul berapa sudah. Kalau 几点 sahaja pukul berapa. Kalau 现在几点 sekarang pukul berapa. Macam contoh sekarang ni pukul berapa kan. 现在几点. Okay, sekarang 几点. Sekarang pukul berapa. 现在几点. Dah pukul berapa sekarang? 现在几点了 pukul berapa sudah. Jadi dekat sini kita boleh guna 3 lah untuk tanya pukul berapa tu. Yang pertama, asas yang pertama ialah 几点 pukul berapa. Sudah pukul berapa kita guna yang topik tadi 几点了 pukul berapa sudah. Okey. Sekarang pukul berapa kita guna kotak yang kedua 现在几点. 现在几点. Okey, dan seterusnya kita tengok kata kunci untuk jam. Kata kunci untuk jam dia ada asas dia untuk jam tu dia ada 2 sebenarnya. Dia ada 3 kat sini saya sebut, tapi yang paling utama ialah 2 lah. Yang pertama dengan yang kedua ialah fen. Tian dengan fen. Pan ni yang nombor 3 ni, kotak yang ketiga ni bermaksud setengah. Jadi pan ni bukan kita guna juga macam kita cakap lah 1.5, 2 pukul apa, pukul 2.5, pukul 3.5 kita guna pan. Tapi yang paling asas, yang paling utama ialah fen. Fen ni, okay, yang pertama ialah tian. Yang kedua ialah fen. Fen bermaksud minit, tian bermaksud pukul. Tian nombor 1 tu tian bermaksud pukul. Fen yang kedua dalam bulatan yang kedua bermaksud minit. Tian, fen. Okey, tian bermaksud pukul, fen bermaksud minit, pan bermaksud setengah. Dia kata kalau tak ingatlah tiga-tiga ni susah nak ingat banyak. Okey, kita just ingat 2 perkataan saja iaitu tian dengan fen. Tian kita dah ingat dah tadi, seji tian, pukul berapa kan. So kita ingat tian, pukul, fen bermaksud minit. Dan yang ketiga, bulatan yang ketiga ialah pan. Dan di bahagian sini, kotak satu lagi kat sini ada 4 kotak ni. Chao shang, chong wu, xia wu, wan shang ni adalah perkataan penting untuk jam. Macam contohlah kita cakap pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, pukul 7 malam, pukul 3 petang. So perkataan chao shang, chong wu, xia wu, wan shang ni adalah perkataan yang perlu kita ingat untuk kita cakap waktu, masalah waktu bila tu. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam. Chao shang, chong wu, xia wu, wan shang. Okay, chao shang pagi, chong wu tengah hari, xia wu petang dan wan shang ialah malam. Okay, wan shang ialah malam. Okay, ada kat sini, kita tengok kat sini dia ada 7 lah perkataan yang langsung buatkan keywords dia tu. Yang pertama ialah tian bermaksud pukul, fen bermaksud minit, pan bermaksud setengah, chao shang pagi, chong wu tengah hari, xia wu petang dan wan shang malam. Okey, di sini perkataan kita kena pegang. Yang pertama untuk kita nak buat jam nanti senang untuk kita faham macam mana cara nak buat jam. Okey, seterusnya tengok slide yang seterusnya. Okey, contoh kita nak buat jam. Okey, dekat atas ni dalam box warna purple ni bermaksud 时间. 时间ni bermaksud masa. 时间. Okey. Jadi dekat sini Lausha buat contoh pukul 8 pagi, 8 AM. Macam kita, pagi kita sebut di belakang, kita letak di belakang kan, AM tu kan, macam 8 pagi, 8 malam, kita letakkan malam tu di belakang. Tetapi dalam bahasa Cina dia akan sebut AM ni, dia akan sebut di hadapan, dia akan letak di hadapan. Dia akan sebut dulu pagi. Pagi pukul 8 dia akan sebut macam tu. Pagi pukul 8. Macam kita pukul 8, pagi dekat belakang. Tak, dia dalam bahasa Cina dia akan sebut chao shang dulu. Dia akan sebut waktu pagi dulu, chao shang, baru dia sebut kat belakang pukul berapa. Chao shang 8 点. Jadi chao shang 8 点 pukul 8 pagi. Tapi kalau kita tengok kat sini, translatekan satu persatu dalam bahasa Cina mengikut grammar dia, pagi 8 pukul. Pagi 8 pukul. Jadi disebut nombor baru sebut tian dekat belakang. Macam kita pukul dulu kan, pukul berapa? Pukul 8. Dia tak ada 8 pukul. Jadi kat situ kita kena jagalah dia punya susunan ayat dia. Chao shang 8 点. Chao shang 8 点. So pukul 8 pagi dalam bahasa Cina disebut ialah chao shang 8 点. Itu pagi 8 pukul. So chao shang 8 点 dalam bermaksud pukul 8 pagi. Cuma di sini pelajar kena ambil perhatian sebutan kita
pagi 8 pagi. Pagi di belakang, tetapi dalam bahasa Cina dia akan letakkan pagi tu di hadapan. So, kita sebut pagi dulu. Pukul 8. Pagi, pukul 8. So, pukul 8 pagi. Okay, dan seterusnya, contoh yang seterusnya, pukul 12 tengah hari. Okay, 12 tengah hari. So kat belakang ni PM kan. Kita akan sebut PM ni tengah hari lah. Jadi dia akan sebut Chongwu dulu kat sini. Kat depan ni. Chongwu. Chongwu tu bermaksud tengah hari. Okay, pukul 12, 12 12 12 ialah pukul Chongwu 12 pukul 12 tengah hari. Kalau kita translate kan ayat dia contoh ayat dalam bahasa Cina tu dia akan jadi tengah hari 12 pukul. Maksudnya pukul 12 tengah hari. Dia terbalik teruslah dengan kita kan. So Chongwu 12 pukul 12 tengah hari. Okay, contoh yang seterusnya, sebab contoh ialah 3 PM. So 3 PM, PM ni kita terus faham itu PM bermaksud 3 petang lah kan. Bukan 3 pagi, 3 AM kan. So 3 PM. So PM ni kita akan petang, kita terus tulis kat depan ni bermaksud, kita akan tulis perkataan xiawu. Xiawu ni bermaksud petang. Petang pukul 3, xiawu 3 点. Xiawu 3 点, pukul 3 petang. Xiawu 3 点. Okay, kalau untuk 9 PM, so PM jelas 9 malam. Jadi kita terus tulis perkataan PM tu di bahagian hadapan. Wanshang 9 点. Wanshang 9 点. Wanshang malam 9 点 pukul 9. Wanshang 9 点 malam pukul 9. Masa pukul 9 malam. Wanshang 9 点. Pukul 9 malam. Okey, jadi dekat sini kita sudah bagi contoh Chaoshang, dah bagi contoh Chongwu, dah bagi contoh Xiawu, dah bagi contoh Wanshang. Cuma ada pelajar akan tanya bila kita nak guna apa? Nak guna waktu ni Chaoshang, Chongwu, Xiawu. Biasanya pelajar akan tanya perkataan Chongwu dan juga Xiawu. Okey, kita Xiawu ni kita boleh guna pukul 2 lah, 2 petang kita boleh guna Xiawu. Chongwu ni kita mula pukul 12 tengah hari. Chongwu kita guna pukul 12 tengah hari. Okey, Chongwu kita guna pukul 12 tengah hari. So Xiawu ni ada yang guna dekat China dia guna pukul 1 dia guna Xiawu, ada yang guna pukul 2 Xiawu. Jadi ke 1 pukul 2 tu terpulang lah, ada nak guna Chongwu pun boleh, nak guna Xiawu pun boleh. Chongwu, tapi pukul 12 tu kita guna Chongwu. Dan Wanshang dia akan mula pukul kita mula pukul 7 malam lah. Kita mula pukul 7 malam. 7 点. So kita mula pukul 7 malam. Jadi ini dia punya susunan waktu dia lah. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Okey, sekarang kita tengok contoh menggunakan perkataan fen. Okay, di sini saya bagi perkataan menggunakan perkataan fen. Xiawu, dibagi contoh ini pukul 5.30 PM. So PM jelas kita cakap petang lah, 5:30 petang ataupun 5.30 petang. Jadi kalau kita guna minit, okay, kita akan cakap xiawu, okay, petang, 5 点, pukul 5, 5 点, pukul 5.30, kita akan sebut 30 dan belakang kita tambah perkataan fen, 30 分. Xiawu 5点30分, pukul 5.30. Xiawu 5点30分. Okay, pukul 5.30. Pukul 5.30. So macam biasalah kalau 1 minit kita cakap even. E1 kan, even. So untuk penggunaan fen belakang tu ada masalah, sama je kita sebut nombor kita dalam bahasa Cina tu, nombor contoh pukul 12. Sebut 12 minit, tambah fen dekat belakang. Jadi untuk perkataan fen dekat belakang tak ada masalah. Cuma di sini lah sebut lagi satu kat tulisan biru dengan merah dekat bawah tu. Okay, kalau kita malas nak cakap, biasanya kalau cakap 5.30 minit ni, kita tak sebut 5.30 minit kan. Kita akan cakap 5:30. Kalau 5:30 kita akan cakap menggunakan perkataan yang tulisan warna biru dekat bawah ni. Xiawu 5点, pukul 5 pan terus. Xiawu 5点半 bermaksud pukul 5:30. Xiawu 5点半, pukul 5:30 petang. Xiawu 5点半. Kalau ada student akan jawab, dia akan tulis Xiawu 5点半分. Dia masukkan lagi fen ni dekat belakang kat sini. Tak boleh.
pan sampai situ saja. Tak perlu tambah fen dekat belakang. Tak perlu tambah perkataan fen, tak perlu tambah perkataan minit. Maksudnya dia cakap 30 setengah minit. Tak perlu. Maksudnya, 下午5点半 dah bermaksud pukul 5:30, dah cukup. Kalau kita cakap guna minit, kita cakap 下午5点30分. 下午5点30分. Kita guna minit, kita akan cukup 30 kan, dalam bahasa Cina disebut 30. Fen belakang bermaksud minit. Pukul 5:30, 30 minit. 下午5点半 ataupun kita nak guna yang paling ringkas lah, malah cakap minit-minit kita cakap setengah je. Okey, kita akan cakap 下午5点半, pukul 5:30. 下午5点半. Okey. Lausyad nak tanya, Okey. kalau 5 minit pun boleh guna juga 5:点半. 5:点半. 5 minit pan ni bermaksud setengah. Oh, 30 lah. Dia tak boleh kalau 35 minit, 45 minit tak boleh guna. Tak boleh. Okay. Dia kalau 30 saja kita guna setengah. Kita guna pan. Kalau macam 31 minit tu kita sebut 31 dia lah. Untuk 30 saja. Boleh? Boleh. Okey. Sebelum Lausya teruskan lagi, untuk jam ni okey ke semua ataupun ada soalan? Lausya kalau contoh 5:31 5点30分。对，5:31分. Contoh, kalau kita tengoklah yang macam siawu dekat depan kan, siawu Wansha malam ni, kalau katakanlah orang tanya kita ni sekarang kita waktu pagi ni kan, orang tanya pukul berapa 几点lah, 现在几点, sekarang pukul berapa, terus jawab pun boleh. Contoh sekarang ni pukul 9:24 minit. Oh, 9:24 分. Macam tu je. Tak perlu cakap早上pun, tak cakap 早上 pagi pun tak apa, sebab kita dalam situasi yang pagi dah kita berjawab tu. Okey, boleh? Boleh. Okey. Yang lain okey? Okey, so tak ada soalan, saya anggap semua jelas Okey, seterusnya kita tengok di sini. Di sini ialah kita nak susun ayat menggunakan perkataan, kita nak menggunakan perkataan jam masa, nak guna masa, macam mana kita nak susun ayat. Okey, untuk susun ayat dan menggunakan masa, kita akan letak di hadapan, kita letakkan subjek dulu. Okay, subjek kita terus letak masa, 几点. Selepas masa baru kita masukkan verb, apa benda, perbuatan yang kita nak buat. So ini adalah dia punya keywords lah, kita punya susunan ayat kita macam mana kata kunci untuk kita susun ayat. Okay, contoh yang pertama, 你几点起床? So ni awak 几点, pukul berapa, 起床. 起床 ni bermaksud bangun tidur. 你几点起床? Awak pukul berapa bangun tidur? So 几点tu kita letak di belakang subjek. Macam kita, awak bangun pukul berapa kan, pukul berapa kita kat belakang. Tak, dia awak ni masa dulu. Kita masukkan masa. Subjek, masa, baru kita apa benda kita nak cerita. 你几点起床? Awak pukul berapa 起床? So macam mana kita nak jawab dia tu? Kita nak jawab pun sama. Kita akan jawab, jawapan kita pukul berapa tu kita masukkan bawah pada tempat 几点. Yang lain kita kekalkan kedudukan dia. Okey, macam soalan dia, 你几点起床? Ni awak. So 我 jadi 我 bermaksud saya. 你几点起床? 我 contoh saya bangun pukul 6. 我 pukul 6 起床 ataupun 我早上6点起床.我早上6点, saya pukul 6 起床. Okey, contoh yang kedua, 爸爸几点回家? 爸爸几点回家? 几点 pukul berapa? Pukul berapa apa nak tanya tu? Pukul berapa 回家? 回家tu maksudnya balik rumah. Ayah pukul berapa balik rumah? 爸爸几点回家? Ayah pukul berapa balik rumah. Jadi jawapan kita papa, jawapan pukul berapa, dan baru kita jawab, kita cakap 回家. Ayah pukul 5 回家. Ayah pukul 5 balik rumah. Papa 下午5点回家. Papa 下午5点回家. 老师几点下课? 老师几点下课? Okay, soalan yang ketiga.
老师几点？老师 pukul berapa 下课？老师 pukul berapa habis kelas? 老师几点下课？是老师3点下课，3点下课 ataupun 下午3点下课. Pukul 3 petang 下课 habis kelas. Okay, jadi dia kat sini pelajar boleh ambil perhatian macam mana kita nak buat ayat lah. Kita nak susun ayat berkaitan dengan jam, berkaitan dengan masa. So subjek dulu, selepas subjek kita masukkan jidian tu masa, dan selepas tu baru kita masukkan sebarang aktiviti, sebarang verb yang kita nak tanya lah. Benda yang kita nak tanya tu, awak pukul berapa bangun, awak pukul berapa balik rumah, awak pukul berapa makan, awak pukul berapa tidur kan. Semua kita boleh tanya. So, 你几点起床，你几点睡觉，你几点回家，老师几点下课. Jadi ini adalah susunan untuk buat soalan menggunakan perkataan jidian. Okay, di sini adalah contoh jawapan saya lah. Contoh jawapan yang saya sediakan. Yang pertama tadi kan dia tanya awak pukul berapa 起床. So, 起床 kat sini ada dalam kita punya 星词义. Okay, 起床 ni bermaksud bangun tidur. 你几点起床? Awak pukul berapa bangun tidur? So, contoh lah cakap 我早上6点. So, 早上6点 ni bermaksud pukul 6 pagi. 我早上6点起床. Saya pukul 6 pagi 起床. Okay, contoh yang kedua. Jawapan yang kedua, dia tanya tadi ayah pukul berapa balik rumah kan? So, jawapan saya, 爸爸下午5点回家. 爸爸下午5点回家. Ayah pukul 5 petang, 下午5点. Bermaksud pukul 5 petang, 回家, balik rumah. Okey, yang ketiga, 老师下午3点下课. 老师, cikgu 下午3点. 下午3点 pukul 3 petang, 下课, tamat kelas. Langsung pukul 3 habis kelas. Okey, ini adalah susunan ayat menggunakan jam, menggunakan waktu. Jangan pula jadi macam ni. Macam tu nombor 1 kan. 我起床早上6点. Saya bangun pukul 6 pagi. Tak, dia ingat kita dia punya masa dia mesti di belakang subjek. Dia tak sama dengan kita. Okey. Sekarang tengok perkataan yao. Okey, untuk perkataan yao kan, yao ada dalam vocab kita tadi. Kejap. Okey, yao dalam kita punya vocab yang kat depan tak dekat since itu bermaksud mahu. Yao bermaksud mahu. Yao ni kalau tak silap saya dah, pelajar mungkin dah selalu dengar lah. Yao ni bermaksud mahu. Jadi pernah dengar kata yao pu yao, yao ma, pu yao kan. Tak nak. Yao, nak. Jadi yao ni perkataan famous lah. Kita selalu dengar. Okey, contoh yang pertama. Okey, subjek tambah yao dan tambah noun, tambah objek atau kata nama atau objek apa benda yang kita nak cakap tu menggunakan objek. Okey, yang pertama, 我要咖啡. 我要咖啡. Okey, yao. Saya nak kafe. Saya nak kopi lah. Okey, yang kedua, 我要苹果. 我要苹果. Saya nak 苹果. 苹果ni bermaksud apple. Saya nak buah apple. 我要苹果. Okey, yang ketiga, contoh yang ketiga, 妹妹要冰淇淋. 妹妹要冰淇淋. Adik nak 冰淇淋. 妹妹tu adik perempuan. Yao mahu 冰淇淋 ialah aiskrim. Adik nak aiskrim. Jadi dekat sini, so kita belakang tu yao tu kita boleh tambah subjek, kita boleh tambah nouns lah, kita boleh tambah kata nama. 我要咖啡, 我要苹果, 我要冰淇淋. Tak kisahlah awak nak apa-apa, kita boleh tambah je kat sini. Kita boleh tukar-tukar je ayat. So 我要咖啡, saya nak kopi. 我要苹果, saya nak buah apple. 我要妹妹要冰淇淋, adik nak ais krim. Okay, kalau contoh yao menggunakan yao, perkataan yao tapi belakang dia ialah verb, kata kerja, macam mana? Okay, sama. Subjek, selepas subjek kita masukkan yao, selepas yao tu kita tambah perkataan verb. Okay, yang pertama, mama yao zuo fan. Mama yao zuo fan. Okay, yang kedua, 老师要看汉字. 老师要看汉字. 第三，老师要去考试。老师 sorry. Nombor 3, 学生要去考试。学生要去考试。Okay, yang pertama, mama 要做饭. Mama
要做饭，要mama mahu 做饭，做饭ni bermaksud memasak lah, nak masak. 做 buat fan tu hidangan, maksud 做饭 tu membuat hidangan tu kita lebih faham kepada memasak. Mama 要做饭, mama nak memasak. Yang kedua, 老师要看汉字，老师看tengok Hanzi ialah tulisan Cina tu lah, Chinese characters tu kan. 老师要看Hanzi, 老师要看Hanzi. Yang ketiga, 学生bermaksud pelajar. 学生要去考试，学生要去考试，学生 mahu pergi, 要 mahu 去 pergi, 考试 ialah peperiksaan. Dia pelajar mahu pergi peperiksaan, mahu pergi exam lah, mahu pergi periksa. Okay, jadi kat sini yau ni belakang dia kita boleh tambah nouns dan kita boleh kata nama dan juga kita boleh tambah verb, kata kerja. So tak ada masalah lah, macam biasa je. Semua kita boleh campur kat situ. 我要做饭，老师要看汉字，我要学习, saya nak belajar. 我要游泳, saya nak berenang. So kita boleh guna perkataan now, kita boleh guna perkataan juga perkataan verb dekat situ. Okay, ni adalah contoh perkataan yau. Yau ni perkataan kita boleh ingat teruslah. Yau ni bermaksud mahu. Yau dan negatif dia ialah buyau, tak nak. Okay, seterusnya kita tengok sambungannya ialah, okay, contoh kita nak buat ayat. Kita nak buat ayat masa. Kita nak buat ayat masa bersama dengan okay, masa. Dia ada dalam kita punya ayat ni dia ada masa, okay, ada masa dan dia ada perkataan yau. Jadi susunan ayat dia macam mana? Kat depan kita letakkan subjek, selepas subjek kita masukkan masa. Okay, selepas masa kita masukkan perkataan yau dan belakang yau baru kita tambah perkataan verb. Apa benda verb yang kita nak cerita kat belakang tu. Okay, contoh yang pertama, 我明天要去吉隆坡。我明天要去吉隆坡。OK， yang kedua， 我下个星期要回老家。我下个星期要回老家。第三，他晚上10点要出发。他晚上10点要出发。OK， 第四，OK， soalan yang keempat， 姐姐明天早上8点要去上课。姐姐明天早上8点要去上课。Okay, yang pertama, 我明天要去吉隆坡。yang kedua, 我下个星期要回老家。第三，他晚上10点要出发。第四，姐姐明天早上8点要去上课。Okay, sekarang tengok di sini yang pertama, 我明天。明天 bermaksud esok. 我明天要去吉隆坡。Saya esok nak pergi Kuala Lumpur. 我明天要去吉隆坡。maksudnya kalau ada masa kita mesti letakkan masa di hadapan yau. 我明天 saya esok nak pergi Kuala Lumpur. Macam kita bahasa Melayu kita akan punya ayat, kita punya ayat akan jadi saya nak pergi Kuala Lumpur pada esok hari ataupun pada pagi esok kan. So esok tu untuk time tu kita boleh letak di belakang. Tak boleh untuk dalam bahasa Cina. Salah lah dia punya grammar dia tu, walaupun awak cakap kita boleh faham. Tapi grammar dia tidak tepat lah. Jadi grammar yang tepat dia selepas subjek kita masukkan masa dulu baru kita masukkan perkataan yau. 我明天要去吉隆坡。Saya esok nak pergi Kuala Lumpur. Okey, contoh yang kedua, 我下个星期。下个星期 bermaksud minggu hadapan. 我下个星期 saya minggu hadapan 要回老家。要回老家, nak balik. Hui tu balik, 老家 ialah kampung halaman. Saya minggu depan nak balik kampung halaman. 我下个星期要回老家。yang ni kalau sekarang ni 不可能lah boleh balik kan. Tak boleh balik sekarang ni. 我下个星期要回老家. Saya minggu hadapan nak balik kampung halaman. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, 他 dia 晚上10点要出发。
他晚上10点要出发。晚上malam 10点pukul kan, pukul 10 点, pukul 10 lah. Jadi dekat sini 晚上10点ni bermaksud pukul 10 malam. 他晚上10点要出发. Nak cufa bertolak, dia pukul 10 malam mahu bertolak. So, 他晚上10点要出发. Dia pukul 10 malam mahu bertolak, 要出发. Jadi dekat sini kita mesti ingat kalau kita nak masuk jam, kita nak dalam ayat kita tu ada jam, kita mesti letakkan jam tu di belakang subjek, Macam saya bila tu? Esok buat apa? Esok masak laksa. 我明天做laksa. Macam esok saya masak laksa. Okey. Dan sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat ni panjang sikit yang tulisan warna biru ni. Okey, 姐姐明天早上8点要去上课. So maksudnya kat sini kakak pukul 8 pagi esok pergi 上课. Okey. Kita tengok dekat sini yang tulisan warna biru ni, 明天早上8点. So jadi kat sini dia ada dua pembahagian. Okey, yang pertama dia masukkan perkataan 明天. Okey, pembahagian yang kedua ialah 早上8点. 明天bermaksud esok. 早上8点bermaksud pukul 8 pagi. 早上8点 bermaksud pukul 8 pagi. So, 明天早上8点 maksud pagi 8 pagi, esok pagi pukul 8. Maksudnya kalau kita cakap pukul 8 pagi esok kita tu di belakang pukul 8 kan? Tak. Maksud dalam bahasa Cina ni, walaupun dekat depan tu dia cakap masa kan, yang tulisan biru tu masa, tapi untuk susunan macam contoh, masa tu ada hari bila kan, hari Isnin, hari Ahad, kita tengok yang mana besar dulu. Macam esok dengan jam mana paling besar? Esok dah besar kan, 明天 besar. Jadi kita letakkan 明天tu kat depan dulu. Contoh saya esok pukul 8 pagi bertolak. Kalau macam saya hari ini, saya cakaplah saya 姐姐今天, hari ini 早上8点, hari ini pukul 8 ada kelas. Macam tu. Jadi dia akan cakap yang besar tu baru yang kecil. Sama dengan konsep tarikh lah. Tarikh hari bulan kan. Jadi dekat sini dia sama konsep tu besar kepada kecil, macam jam dengan esok mana lebih besar. So esok dah lebih besar sebab esok tu baru ada jam. Jadi dekat sini kita nak masukkan esok ke, hari ini ke, semalam ke, baru kita masukkan jam pukul berapa, ataupun kita masukkan minit ke, macam mana. Terpulang. So contoh yang keempat, 姐姐明天, kakak esok 早上8点 pukul 8. Buat apa tu esok pukul 8? 要去上课, nak pergi kelas ataupun nak pergi menghadiri kelas. Jadi dekat sini kita pegang perkataan kalau macam masa. Okey, selepas subjek kita masukkan masa. Okey, kalau masa tu ada pula hari, ada jam. So kita kena ingat hari dengan jam mana besar. So hari lebih besar kan, maksudnya hari ini, esok, semalam tu lebih besar. Jadi kita masukkan yang tu dulu di hadapan, baru kita masukkan jam tu pukul berapa di belakang. So 我明天姐姐明天早上8点要去上课. Okey, ini adalah contoh untuk buat ayat menggunakan perkataan ya. Okey. Macam mana pelajar untuk yang ni? Okey ke? Ataupun ada soalan? Okey. No response semua ni okey ke? Lausyad nak tanya yang sebelum tu boleh? Boleh. Yang nombor 1 yang subjek campur yao, campur verb tu. Okey. Yang nombor 1 tu mama, yao, chua, fan tu apa maksudnya? Okey, cuok fan ni maksud dia masak. Oh, masak. Cuok saja ni buat macam kita buat, fan tu ialah hidangan. Jadi buat hidangan, so maksudnya inilah mama cuok fan, mama memasak macam tu. Atau mama yao cuok fan, mama nak masak.
Okey. Okey. Okey, lain okey Okey. Seterusnya ke perkataan ci dengan cuci. Okey, ci bermaksud pergi, cuci pergi juga. So cuci ni maksud dia keluar. Boleh betulkan perkataan kat sini? Cuci bermaksud dia keluar. Boleh kan? Cuci bermaksud keluar. Ataupun pergi keluar. Sorry. Okey, sekejap ni. Cuci bermaksud pergi keluar. Ci saja bermaksud pergi, cuci pergi keluar. Okey, yang pertama, perkataan yang pertama ialah ci. Ci bermaksud keluar, pergi. Contoh yang pertama, 我去上课. Contoh yang kedua, 我不去. 我不去. Yang ketiga, 我要去买东西. 我要去买东西. Okey, yang pertama, 我去上课. Saya pergi kelas. 我去上课. Saya pergi menghadiri kelas ataupun saya pergi kelas. 我去上课. Yang kedua, 我不去. Tengok Jo awak pergi tak nak pergi tak apa? Nak pergi tak mall petang ni? Oh, 我不去. Saya tak pergi. 我不去. Nak pergi kenduri tak? 我不去. Saya tak pergi. 我很忙. Saya busy. 我不去. Pu, tidak. Pu ni kan kita dah belajar pu ialah nada yang keempat. So bila dia bertemu dengan empat-empat tu dia akan berubah menjadi nada yang kedua. 我不去. Saya tak pergi. Okay, yang ketiga, 我要去买东西. 我要去. 要去, saya nak pergi 买东西. 买东西tu, 东西tu ialah barang, 买 bermaksud beli. So 我要去买东西. 我要去, saya nak pergi 买东西. Saya nak pergi beli barang. 我要去买东西. Okey. Saya ulang lagi sekali lah, saya ulang lagi sekali. 我去上课, saya pergi 上课. Yang kedua, 我不去, saya tak pergi. Yang ketiga, 我要去买东西. 我要去买东西, saya nak pergi 买东西, beli 东西, beli barang. 我要去买东西. Ni要去哪里啊? Ni要去哪里? Nak pergi mana tu? 我要去买东西. Saya nak pergi beli barang. So kita kan selalu kan nak keluar, nak bergerak je dapat lawa sikit. Ni 去哪里? 去哪里? 去哪里 pergi mana? So bercakap dalam lepas ni. 去买东西. Okay. Ya. 我不去 saya lepas tu sambung yang saya sibuk busy tadi, macam mana cakap tadi? 我很忙. 我很忙. 我不去. 我很 yang ni cepat ingat ni. Dia kena jadi 我很忙. 很 sangat, kita dah belajar 很 sangat. 忙 tu ialah busy. 忙 tu 第二声. Nada yang kedua, 我很忙, saya sangat busy. 我不去, 我很忙, saya sangat busy. Biasa kan, nak pergi 打羽毛球tak malam ni? 今天晚上有去打羽毛球吗? Malam ni nak pergi main badminton tak? 我不去, 我很忙, saya sangat busy. Okay. 不客气. Okay, yang pertama ialah ci. Yang kedua ialah cuci. Yang kedua ialah cuci. Yang pertama ci saja bermaksud pergi. Yang kedua ialah cuci. Cuci ni bermaksud pergi keluar. Cuci. Jadi kalau cakap keluar, kalau keluar saja ci, keluar saja. Kalau cuci tu pergi keluar. Jadi dekat sini, kalau contohlah kawan marah kan, pergi keluar, keluar macam itu kan. Okey, dia tengah marah, okey keluar tu dia akan cakap ci. Dia akan cakap ci yang satu, dia akan cakap cuci. Pergi keluar, cuci. Maksudnya cuci tu maksudnya pergi keluar. Jadi contoh yang pertama, 我8点出去. 我8点出去. Yang kedua, 他出去了. 他出去了. Yang ketiga, 我们几点要出去. 我们几点要出去. Nombor satu, 我8点出去. 我8点, saya pukul 8, 8点 pukul 8 cuci. Saya pukul 8 pergi. Bukan pergi masa saya pukul 8 pergi keluar. Masa saya pukul 8 pergi keluar. 我8点 cuci. Okay, yang kedua, 他出去了. 他出去了. 他tu dia, cuci
pergi keluar sudah. Ta cuci le. Contohlah datang rumah kawan kan, kita pergi rumah kawan. Tanya, Ali cai ma, Ali ada kat rumah ke? Ali cai tiang ma? Mak dia cakap, Ali ta cuci le. Dia dah pergi keluar. Maksud ta cuci le, dia pergi keluar le sudah. Maksud dia sudah pergi keluar. Contoh, kita pergi office nak jumpa dengan PK ke nak jumpa dengan GB ke semua. GB cai ma, guru besar cai ma. Oh, ta cuci le, dia dah pergi keluar. Ta cuci le. PK nya, PK pula. Oh, ta ye cuci, dia juga pergi keluar. Ta ye cuci. Jadi dekat sini kalau cakap pergi keluar, pergi keluar tu kita gunakan perkataan cuci. Kalau ci saja digunakan untuk pergi, dan dia ada belakang ni kita ada benda, kita kena sambung. Ci apa? Ci makan ke, ci kelas ke, ci beli apa-apa ke, dekat belakang. Okay, kalau kita cakap dia sudah pergi keluar, kita guna perkataan cuci. Jadi kalau sebagai satu perkataan ci saja, lepas ni akan adalah masa student akan cakap dia dah keluar, ta ci le. Maksud dia pergi sudah. Tak kena lah, maksud dia sudah keluar, maksud kita cakap ta cuci le. Maksud dia sudah pergi keluar. Okay, dan contoh yang ketiga untuk cuci. 我们几点要出去？我们几点要出去？ So sepatutnya kat sini soalan yang ni yang tiga ni sepatutnya ialah tanda soalah. Awak kita 我们几点要出去？ Kita pukul berapa 要出去 nak pergi keluar. Kan contoh hari ni 今天是星期六, contoh 今天是星期六, 没有课, hari ni hari Sabtu, 没有课, tak ada kelas. 我们几点要出去? Kita pukul berapa nak pergi keluar ataupun nak pergi outing kan, 我们几点要出去? Jadi kita pukul berapa 要出去 nak pergi keluar. 要出去. Okay, so kat sini perkataan ci ni perkataan penting lah. Kita bukan penting maksudnya selalu dengar. Ci bu ci, pergi tak pergi. Ni ci bu ci, pergi tak pergi. 我去, saya pergi ataupun 我不去, saya tak pergi. Okay, dan perkataan yang kedua cuci. Kita akan cakap perkataan cuci ni maksudnya perkataan pergi keluar. Ali kat rumah ke? Tak ada, Ali dah pergi keluar. Ali cuci le. Ali cuci le. Kita pukul 8, saya pukul 8 pergi keluar. 我8点cuci, saya pukul 8 pergi keluar. Okay, dan yang ketiga, 我们7点要出去. Kita pukul berapa nak pergi keluar. 我们7点要出去. Okay, seterusnya perkataan yang seterusnya ialah perkataan hui. Hui, perkataan yang pertama hui ni asalnya dah belajar ni. Sebab kita dah belajar Mandarin 1 tu kan. Mandarin 1 pun modul 1 tu. Hui maksudnya balik. Kalau hui lai, so balik semula. So dua perkataan ni perkataan yang berkait lah. Hui balik, hui lai balik semula. Jadi yang pertama, contoh yang pertama untuk perkataan hui ni 我要回家, 我要回家. Okay, contoh yang kedua, 我们什么时候回家乡？我们什么时候？ Okay, yang pertama, 我要回家，我要回家, saya nak 回家. 回家tu maksud dia balik rumah. 我要回家. Yang kedua, 我们什么时候? Okay, 什么时候kat sini bermaksud satu perkataan, 什么时候? 什么时候ni bermaksud bila. 什么 apa 时候 masa, maksudnya apa masa, maksudnya kita senang faham itu bila lah. 我们什么时候, kita bila 回家乡, balik kampung halaman. So 家乡kan kita dah belajar maksudnya kampung halaman. 我们什么时候回家乡, kita bila balik kampung halaman. Nah, 我们什么时候? 我们什么时候可以回家乡? Maksudnya kat sini boleh tambah perkataan 可以lagi lah kat depan 会 ni. Kat sini kita boleh tambah perkataan 可以. 可以ni maksud dia boleh kan. Sekarang kan tak boleh balik mudah-mudah. So kita kena cakap 可以, 我们什么时候可以回家乡? Kita ni bila boleh balik kampung halaman. 我们什么时候可以回家乡? Okay, yang pertama, 我要回家. Saya nak balik rumah. Yang kedua, 我们什么时候回家乡? Kita bila mahu balik kampung. Okay, seterusnya 回来. 回来ni maksud dia balik semula. Macam contoh tadi kita pergi cari Ali. Ali cai tia ma, Ali cuci le. Ali dah keluar, pergi keluar.
Lepas tu kita cakap Ali bila balik. Kita cakap Ali ji tian hui. Kita ada guna perkataan yang kat atas ni hui. Kita kena guna perkataan hui lai. So hui lai tu maksudnya balik semula. Kita tanya Ali balik bila kan. So kita akan cakap hui lai. Okay, contoh yang pertama, 我回来了. 我回来了. Okay, yang kedua, 你几天回来? 你几天回来? Yang ketiga, 他们晚上10天才回来. 他们晚上10天才回来. Okay, yang pertama, 我回来了. Saya sudah balik. Maksudnya dah balik dah. Maksudnya kita dah balik dah. Maksudnya kat rumah tu kan, sampai rumah. 我回来了. Maksudnya sebenarnya saya dah balik, saya dah sampai kat rumah. 我回来了. Sampai kat rumah, kita cakap, kita tak cakap 我回了. Kita tak cakap macam tu, kita cakap 我回来了. Saya dah mari balik, saya dah balik semula. Macam tu. Kan contoh sampai kat rumah kan, 爸爸回来了. Ayah dah balik dah ni. Maksud kita cakap 爸爸回来了. Saya dah balik atau 妈妈回来了. Sampai buka pintu rumah kan, anak-anak bertengok, 妈妈回来了. 妈妈回来了. Maksud ayah mak dah balik kerja. Maksud mak dah balik kerja lah. So 妈妈回来了. Ataupun kita buka pintu, kita bercakap, 妈妈回来了. Kita yang cakap, mak dah balik. Maksud kita yang cakap 回来. Kita tak cakap 妈妈回了. Tak cakap macam tu. Kita cakap 妈妈回来了. Kita sebut 回来. Kalau macam kita tengok ayah kita kan. Ayah kita dah balik. Papa 回来了. So 爸爸回来了. Papa 回了. Papa 回了boleh. Tapi biasanya kita cakap Papa 回来了. Maksud ayah dah balik semula dah. Ayah dah balik semula ke rumah. Macam tu. Okay, contoh yang kedua. 你几点回来? Saya nak, sekejap lagi saya nak pergi KL ni. Saya bertanya, 你几点回来? Pukul berapa balik semula? Maksud kita sembang tu dekat nilai. Cakap saya nak pergi KL ni. 你几点回来? Pukul berapa balik semula? 你几点回来? Balik semula tempat yang kita sembang tu. contoh 我下午5点回来. Saya pukul 5 petang 回来. Macam tu. Okey, yang ketiga, 他们晚上10点再回来. 他们晚上10点. So dekat sini kita jelas, 晚上malam 10点, 10 点ialah pukul 10 malam. 他们itu mereka. 他们晚上10点. Mereka pukul 10 malam 再回来. 再回来. 再 dekat sini ni tak ada dalam bracket lah. Saya langsung cuma tambah lah. 再ni bermaksud baru. Maksud macam kita baru balik. Macam tu baru datang, baru. Cai tu maksudnya baru melakukan lah. So 他们晚上10点. Mereka tu pukul 10 malam. 再回来. Baru balik semula. Maksud cai. So baru melakukan. So 再回来. Baru balik semula. Baru balik. Dia orang pukul berapa balik? Dia orang pukul 10 malam baru balik. Macam tu. So 他们晚上10点才回来. Itu perkataan 才回来, tidak gunakan perkataan 才. Cuma dekat sini pelajar jelas menggunakan perkataan 回 dan 回来. So 回来belakang dia tu biasanya tak ada tambah apa-apa lah. 回来kan belakang dia tu dah standar soal, dah full stop, dah kalau tambah pun tambah perkataan le ataupun tambah perkataan ma kan, soalan ma le macam tu. Kalau hui, belakang hui ni kita ada noun sudah kat belakang. Hui ni tambah apa? Balik apa? Hui jia, balik rumah. Kalau hui apa lagi? Hui jia siang, balik kampung halaman. Dia tak cakap ni ji tian hui. Aku tak kan ni ji tian hui lai. Okay, macam contoh yang soalan yang kedua ni. Okay, yang untuk hui lai ni, soalan yang nombor 2 yang sudah gariskan ni. Kalau kita nak buang perkataan lai kat sini, ni ji tian hui, tak kena. Maksud soalan tu kita faham, orang cakap pukul berapa balik, tapi soalan tu maksud kalau soalan yang betul macam dia tergantung dia punya ayat dia. Kalau kita cakap awak pukul berapa balik, kita cakap ni ji tian hui lai. Kita cakap hui saja. Ni ji tian hui lai. Itu penggunaan dia. Kalau kita senang nak faham, kalau hui ni, kalau hui yang ke atas ni nombor 1 ni, hui ni belakang dia kita ada apa-apa gabungan lah. Hui apa? Hui kampung, hui rumah kawan, hui. Belakang dia mesti ada sambungan. Kalau hui lai, kita dah tamat. Maksudnya kita hanya tambah perkataan yang tiada maksud khusus. Macamnya kita gunakan tambah untuk perkataan past tense, macam kita tambah perkataan le. Benda dah berlaku kan. Ni 我回来了, saya dah balik. Sudah balik. Kita tanda soal dekat belakang ataupun kita masukkan perkataan ma. Ma tu maksudnya ke. Jadi dekat sini hui lai belakang dia kita tambah apa-apa lah. Kalau hui belakang dia kita boleh tambah apa-apa lagi. Tambah balik. Balik mana? Balik rumah, balik kampung. Okay, ini adalah perangan untuk hui dan hui lai. Okay, untuk hui dan hui lai macam mana pelajar? Okey ke?
Okey. Seterusnya tengok di sini. Di sini ialah dia punya fanyizi lah, kata berlawanan untuk kita boleh guna kan. Macam contoh yang pertama, sui jiao, kita akan lawan dia adalah qi chuang. Sui jiao tidur, qi chuang bangun. So dekat sini kita boleh guna perkataan verb ni, kita boleh guna perkataan ni, vocab ni untuk kita buat gabungan ayat lah. Gabungan ayat menggunakan perkataan qi dian, pukul berapa. Sui jiao, qi chuang. Sui jiao maksud dia tidur, qi chuang maksud dia bangun. Jadi kita boleh tanyalah, ni ji dian sui jiao, awak pukul berapa tidur? Ni ji dian qi chuang, awak pukul berapa bangun? Okey, yang kedua, shang ke dan juga xia ke. Shang ke belajar ataupun menghadiri kelas. So shang ke dekat sini kita akan maksud dia menghadiri kelas. Kalau kita ji dian shang ke, pukul berapa mulakan kelas atau pukul berapa hadir kelas. Macam tu. Okay, xia ke tamat kelas. Macam kita hari ini kita 8点半 shang ke. Kita kan 8点半 pukul 8.30 早上8点半 pukul 8.30 pagi shang ke mulakan kelas. Dan kita pula 10点半早上10点半下课 pukul 10.30 pagi xia ke. Pukul 10.30 pagi xia ke. Shang ke dan juga xia ke, kalau kita nak buat soalan, ni ji dian shang ke ataupun ni ji dian xia ke. Macam tu. Okey, dan yang ketiga last kali ialah shang pan dan juga xia pan. Jadi yang untuk hijau kat bawah ni kita gunakan untuk bekerja lah, kita kerja kan, macam kita kerja. Maksud kita ji dian, ni ji dian shang pan, awak pukul berapa kerja? Ataupun ni ji dian xia pan, awak pukul berapa tamat kerja? Ataupun papa ji dian shang pan, ayah pukul berapa kerja? Papa ji dian xia pan, ayah pukul berapa habis kerja? Jadi kat sini kita gunakan perkataan shang pan dan xia pan ni kita gunakan untuk kerja. Shang pan mulakan kerja dan xia pan tamat waktu kerja. Jadi dekat sini kalau shang ke dengan xia ke kita gunakan untuk waktu kelas. Shang ke kita mulakan kelas, xia ke kita tamat kelas. Okey. Kat sini vocab ni kita boleh gunalah, boleh gunakan sendiri untuk nak cakap pukul berapa bangun, pukul berapa tidur, pukul berapa mulakan kelas, pukul berapa tamat kelas, pukul berapa menghadiri kerja, pukul berapa tamat kerja. Okey. Contoh kalau saya nak tanya seorang Okay, saya tanya okay, Ustaz Wan, ji dian xia ke? Shang ke mula kelas. Ji dian shang ke. Ji dian. 8点半。8点半 ，OK， 8点半上课 ，OK， 那你几点下班？几点下班？ Siapan kerja, siapan sekarang pukul 3 Siapan tamat kerja. Macam ji dian siapan, pukul berapa tamat kerja? Santian siapan. Santian siapan. Okey, santian siapan. Okey, siap. Nur Hanania. Ya, Lausya. Nania, 星期一, okay, 星期一 hari Isnin,星期天 kan, kat Kelantan 星期天 hari Ahad, 星期天你几点上课？你几点上课？今天 pukul berapa 上课？早上9点早上9点上课。上课。 Oh, 对嘛Hanani? Sekolah menengah dia ikut masa macam mana Hanani? Kelas online tu, dia ikut waktu timetable yang sekolah punya ataupun dia buat jadual yang baru untuk online? Dia buat jadual yang baru.
Jadual baru. Oh, so tak pack lah, maksudnya bukan straight lah, bukan pukul 8.30 sampai pukul 1 tu, bukan kelas macam tu lah. Ada rehat 30 minit. Sebelum sambung kelas seterusnya. Oh, tapi setiap hari ada kelas lah. Ah, Okay, Fajar. Okay, sesi Hanani. Amira? Amira, Sinci hari Selasa. 你几天上课? Hari Selasa, 几点上课? Pukul berapa mulakan kelas? Jauh 早上8点下课，早上8点下课，8点上课, pukul 8 pagi mulakan kelas. Oh. Amira saya nali sangka. Amira sekolah kat mana? Kias, 在 Kias. 我在 Kias 上课 ataupun 我在 Kias 读书。Okay. Okay, 谢谢 Amira. Seterusnya Nuriha. Ya, Lausyad. Mesti kerja punya kan, kita akan tanya ni ji tian, xing qi tian hari Ahad, ni ji tian shang ban. Apa tu? Ji tian pukul berapa shang ban? Shang ban ialah ada yang dekat skrin Asus kongsikan. Shang ban maksud dia itu mulakan kerja ataupun menghadiri kerja. Memulakan kerja. Ji tian pukul berapa mulakan kerja? Okay. 我jawab. 我秋 kalau nak kata pukul 9.30. Macam mana cuba? Okay, Lasha kongsikan semula skrin yang 9.30 kan, contoh nak guna 9.30. Okay, nampak tak kat sini saya tunjuk? Okay, saya besarkan sekejap. Okay, macam mana kita nak mulakan 9.30? 我秋 Siawu ni yang pagi kan? Siawu ni petang. Kalau pagi kita guna yang ni, Chao Shang punya. Lausyad. Okay, 我早上 Chao Shan. Qiu Tian Pan. 我早上9点半. Kena ada perkataan belakang tu. 我早上9点半上班. Pukul 9.30 mulakan kerja. Lambatnya, bestnya kerja apa tu, online ke? Kelas online maksudnya kelas online tu mula pukul 9.30 pagi juga? Saya tak mengajar, saya pejabat. Pejabat. Okey. 9.30 9.30 kena on tu sampai pukul 5 lah? 5.30. 5.30. Okey. Officer macam tu dia kena alert dengan WhatsApp semua lah kan? Ya. Okey. Okay, satu lagi saya nak tanya, ni ji tian siapan? Siapan. Tadi syampan mulakan kerja. Kalau siapan? Tamat kerja. Bukan balik masa habis waktu kerja lah. So kalau siapan kena petang lah. Petang. Siawu. Wo siawu. U tian pan. Siapan. Siapan. 5.30 5.30 siapan. Okay, contoh satu lagi kan. Kita nak beli botol bikai kan. Kita nak beli separuh kan, setengah kan, nak setengah tu kan. Setengah tu kita boleh cakap juga pan kat sini. Kita boleh perkataan pan, tapi kita tak cakap tiba-tiba cakap pan. Kita kena cakap saya nak ipan. Kita kena masuk satu. Saya nak satu separuh maksud dia, 我要一半.
Nak belilah sikwa ni, nak beli batang belikan ni tapi nak beli ipan saja. So nak beli ipan tu nak beli separuh. Jangan beli boya pan. Tak, bukan pan. Saya kata sebut ipan. Kalau 1,5, 1/2. kalau Suku. maknanya kalau kita nak separuh kena sebut dulu I. Ipan. I satu, lepas tu ipan. Kita sebut macam tu, ipan. Masa tu separuh dah. Ipan, boya ipan. Okey. Jangan pula kita sebut sebab saya terlupa sebelum ni bagi tahu akan ada baca cakap wayau pan. Dia cuma guna pan saja sebab pan kan maksud dia setengah. Tapi kalau ada konsep kita nak gunakan setengah, dia maksudnya kalau kita nak beli sesuatu barang tu kita cakap nak separuh je, dia akan jadi ipan 1/2. Dia kena dia macam tu. Okey. Okey. Okay. Okay, sekarang tengok Hui Hua Yi perbualan yang pertama. Dah saya baca perbualan yang pertama dulu. Ni hao, 现在几点？现在8:25。我们的话语课8:30开始。你好，现在几点？现在8:25。我们的话语课8:30开始。Okay, semula A, 你好 hello, 你好 hello. 现在几点？现在几点 sekarang pukul berapa? 现在几点 So A jawab 现在8:25。现在 sekarang 8 pukul 8:25 minit. Kenapa langsung tak masuk kalau pagi langsung tak masukkan Chaoshan kat sini? Okey, di sini Hui Hua Yi ni langsung letak dia punya situasi tu waktu pagi lah. Okey, langsung letak waktu pagi. So perbualan dia orang tu waktu pagi. So dia orang tanya pukul berapa kan? Dia cakap pasal tentang kelas pukul 8:30 pagi. Jadi dia kat sini langsung tak masukkan Chaoshan lah sebab situasi dia tu waktu pagi. Okey. Dan dia cakap 现在8:25 sekarang pukul 8:25 minit. Dan B pun jawab 我们的话语课 maksudnya kelas bahasa Cina. 我们的话语课 kita punya kelas bahasa Cina 8 pukul 8:30 minit 开始. Pukul 8:30 atau pukul 8:30 minit 开始 itu mula. Maksudnya kelas bahasa Cina kita mula pukul 8:30 minit. Jadi kat sini dia tanya sekarang pukul berapa? Sekarang 8:25. Sekarang pukul 8:25 minit. Kita punya kelas bahasa Cina mula pukul 8:30 minit. Jadi dekat sini dia punya susunan ayat dia ialah ni hao, hello. 现在几点？sekarang berapa pukul? 现在8:25 sekarang 8 pukul 8:25 25 minit. B terus sambung 我们的华语课 kita punya kelas bahasa Cina atau kelas bahasa Cina kita 8:30 pukul 8:30 minit 8:30 minit 开始 bermula. Masa kelas kita bahasa Cina kita mula pukul 8:30 minit. Okey. Jadi kat sini kat sini pelajar ingatlah perkataan 现在几点. So perkataan ni bunyi je 现在几点 dah faham itu maksud dia tanya jam pukul berapa. Okey, seterusnya kita sambung Hui Hua Er perbualan yang kedua. 你几点去上班？我9点去上班。你呢？我下午8点去上班。你几点下班？我下午4点半下班。saya ulang lagi sekali. 你几点去上班？我9点去上班。你呢？我下午8点去上班。你几点下班？我下午4点半下班。Tengok maksud dia. 你几点去上班？你几点？awak pukul berapa 去上班？ awak pukul berapa 去上班？ awak pukul berapa pergi kerja? Okay, dan B jawab 我9点. Dia pukul 9 去上班. Saya pukul 9 pergi kerja. 你呢? Okay.
A jawab 我下午8点去上班. Dia pukul 8. A ni pula pukul 8 dia pergi kerja. A 我下午8点去上班. Sebit lagi tanya lagi, ni 几点下班? 几点下班? So 几点 pukul berapa, 下班 pukul berapa habis kerja? 我下午4点半下班. Saya 下午 saya pukul 4, 4点半 pukul 4:30 petang siapan. Saya pukul 4:30 petang tamat kerja. Jadi dekat sini dia ada di sini kita gunakan untuk sampan dan juga siapan. Kita gunakan untuk mulakan kelas, mulakan kerja dan juga habis waktu kerja, sampan dan siapan. Kalau untuk belajar kita gunakan 上课 dan juga 下课. Okay, 老师我lagi sekali. 你几点去上班? 我9点去上班. 你呢? 我下午8点去上班. 你几点下班? 我下午4点半下班. Okey. 你几点去上班? Awak pukul berapa pergi kerja? 我9点去上班. Saya pukul 9 pergi kerja. 你呢? Awak pula, 我下午8点去上班. Saya pukul 8, saya 下午8点. Okay, dekat sini saya dah masukkan 下午. 下午ni salah lah sebenarnya kat sini adalah 早上lah. 我早上8点去上班. Saya pukul 8 pagi pergi上班. Okay, B sambung, 你几点下班? Awak pukul berapa siapan? Awak pukul berapa habis waktu kerja? So A jawab 我下午4点半下班. Saya pukul 4 petang, 4:30 petang siapan habis waktu kerja. Okay, jadi kat sini pelajar boleh potong yang ni, siawu ni boleh buang yang ni. Okay, seterusnya kita tengok Hui Huasan. Okay, perbualan yang ketiga. Ali 在家吗? 他出去了. Ali 几点回来? Ali 晚上7点回来. Ali 在家吗? Ali kat rumah ke? Ali di rumah ke? So, Ali 在家吗? So, B jawab Ali 出去了. Ali 出去了. Ali pergi keluar. Sudah, Ali dah pergi keluar. So, A tanya lagi, Ali 几点回来? Ali pukul berapa 回来? Ali 几点回来? B. Ali 晚上7点回来. Ali pukul 7 malam 回来. So, Ali pukul 7 malam 回来. Jadi kat sini tanya Ali 在家吗? Ali dekat rumah ke? Ali 出去了. Ali dah pergi keluar. Ali 7点回来. Ali pukul berapa balik semula? Ali 晚上7点回来. Ali pukul 7 malam balik semula. So, balik semula kat rumah tu lah. Macam tu. Jadi kat sini cuci perkataan dia menggunakan perkataan cuci dan juga hui lai. Dia menggunakan perkataan cuci dan juga menggunakan perkataan hui lai. Okey. Okey, di sini lian si ini adalah latihan yang pertama. 现在几点? Okey, yang pertama 现在几点? Sekarang pukul berapa? Yang kedua, 你几点起床? Awak pukul berapa 起床? Pukul berapa bangun? 你几点下班? Awak pukul berapa habis kerja? 我们的华语课几点开始? Kita kelas bahasa Cina 几点开始? Mula pukul berapa? Okey, yang ni tak ada masalah lah, pelajar boleh buat sendiri. Lepas ni kita akan bincang kemudian. Cuma hari ni Laksha nak minta pelajar baca Hui Hua Yi, perbualan yang pertama. Okey, Laksha nak minta pelajar baca Hui Hua Yi. Okey, Hui Hua Yi, dia punya petikan dia ialah Ni hao, 现在几点? 现在8点25分. B. 我们的华语课8点30分开始. Sekarang saya nak minta seorang baca. Okey, Amirah. Ya, Syekh. Okay, boleh baca Hui Hua Yi? Nampak tak langsung share macam ni? Nampak.
Nampak? Okay. 你好， Hmm. 你好，现在几点？现在8:25。我们的会议8:30开始。 Okay. Perkataan 现在ni, ZAI ni 在，现在，现在，在。现在，对，现在，在，现在，所以kita betulkan sebutan ZAI itu 在，现在。Okay. 绘画儿 boleh cuba Amira? 你几点 Hmm. 起床饭？对。我9点起床饭，你呢？Hmm. 我下午班。我下午tu buang. 我8点我8点起床饭。你几点下班？我下午10点半下班。siapan. So BAN tu dia tak bunyi ban lah, dia ke bunyi B tu bunyi P kan. Okey Amira, sia Amira. Seterusnya Rasul minta Nur Hanania. 叶老师， Okey, cuba Hana baca ini. 你好，你好，你好，现在几点？现在8:25。对，okey. 我们的会议课8:30开始。开始. Okey, seterusnya Hui Hua Er. 你几点起上班？我9点起上班，你呢？我下午8点起上班。 Okey. Nanti Hanania buang perkataan siawu dan siawu tu maksud dia petang, tak kena dengan pukul 8 kat situ langsung silap Nanti buang perkataan siawu. Wo siawu tu buang, wo 8点 terus ataupun nak masukkan chao sang, boleh tukar kepada pagi itu chao sang. 我8点起上班， Okey. 你几点下班？我下午10点半下班。 Okey, 我下午4点半下班. Okey, 谢谢 Nur Hanania. Okay, seterusnya Rasul minta Nuriha. Ya, 老师， Cuba Hui Huan San, perbualan yang ketiga. yang ketiga. Ha. Ali cai ciama. Ali cuci le. Ali ci tian hui lai. Ali wan shan ci hui lai. 7点 Ci tian hui lai. 7点回来. Okey, back kepada Hui Hua Er. Cuba Hui Hua Er. Ni ci tian chu shan pan. 我9点起上班，你呢？我早上8点起上班。对。你几点上班？你几点？你几点上班？Okey, 下班。我下午10点半下班。对，4点半下班. Okey, 谢谢. Seterusnya Rasul minta Wan Muhammad. Option. Okey, Hui Hua Er. Hui Hua Er. 你几点去上班？我9点去上班。我8点去上班。你几点下班？我下午10点半下班。Okey, 我下午10点半下班. Okey, Hui Hua Yi. Hui Hua Yi. 你好，你好。
现在几点？现在8点25分。我们的华语ke 8点30分开始。对，我们的华语课sekali jangan 华语课tiba-tiba macam tu, macam asingkan. So 华语课macam tu. 华语课8点。对，我们的华语课8点30分开始. Okey, so untuk hari ni kita punya tajuk kita pada hari ini untuk Jidian. Ada soalan ke daripada pelajar? Contoh tadi lah Usha kalau kita nak beli timun tadi kalau nak beli nak beli apa? Contoh apa? Nak beli timun tadi Okey. Kalau kita nak beli separuh kita cakap ipan Ipan. Separuh. Kalau memang kita nak beli sebiji separuh? Sebiji lepas tu separuh? 我有一个tu sebiji, 我有一个这个我有一半 macam tu. 我有一个 saya nak sebiji, lepas tu yang ni kan, 这个我有一半, yang ni saya nak ipan, saya nak separuh. Macam tu. Okey. 谢谢老师。Okay, 不客气。Nuriha, Nurhanania, Amira, 有问题吗？Macam mana korang untuk kelas malam tu, boleh ke pukul 8.30 hingga 9.30 tu? Saya boleh. Boleh. Hanania macam mana? Itu hari sekolah tu? Saya boleh juga. Boleh. Amira? Boleh. Ada kelas tak malam dekat KIAS? Tak ada. Tak ada? Okey. Ustaz Wan boleh? Boleh. Tak ada. Okey, so untuk malam tu kita gunakan untuk ni lah, untuk liensi. So maksudnya pelajar yang bercakap lah, so tak bercakap hari tu tau. Okey. Okey. So untuk hari ni tak ada soalan, dah semua jelas ke untuk hari ni? Jelas lah Usha. Okey. Tak apa, biasa awal-awal dia tak ada soalan lagi kan. Nanti kita tengok hari yang kedua, minggu yang kedua nanti. Okey, jadi kalau satu soalan lupa. Okey. Contoh kalau kita base kepada hari kedua, merujuk hari kedua kerja contoh kalau Kelantan hari Isnin. Kelantan Isnin. Hari kedua. Kalau cakap dengan contoh orang Kuala Lumpur lah, dia hari kerja dia hari pertama hari Isnin, kita hari Isnin tu dah hari kedua, macam mana? Woman nak cakap hari Isnin, hari Ahad tu hari pertama, hari Isnin tu hari kedua, macam mana tu? Kelantan 星期天 ，OK， so 星期天在Kelantan是星期一。bukan, dia memang macam tu. 星期天 kita guna hari Ahad tu semua hari Ahad. Jadi cuma kita cakap macam ni, 星期天在Kelantan 星期天是第一天工作，maksud 第一天上班，maksud hari pertama kerja. Sekejap, kita tulis kejap Kelantan. Contoh dia dekat chat Kelantan 星期天是第一天上班。Mana dia akan berubah mengikut negeri ke? Macam mana? Contoh kalau kita cakap hari Isnin, 星期二 Hari Isnin 星期一. Walaupun dekat Kelantan, hari Isnin pun 星期一. Dia tak berubah. Sebab dia follow yang Chongguo punya, China punya. Sebab China kan dia hari Isnin dia tu baru hari kerja.星期一 tu tetap hari Isnin. 星期天 macam星期天kita pergi jalan-jalan, 不可以啊，星期天 macam contoh kita kat Kelantan kan, 星期天我们工作啊，我们上班了，你上班 kerja, 对啊，星期天在Kelantan是第一天上班，在hari pertama kerja, macam tu lah, 第一天上班，所以第
一天，第一天saya tulis tu T ke I satu tian hari. Hari pertama, masa hari ke satu sampai sekerja. 第一天sampai. Maknanya tak akan keliru lah Tak akan keliru. Tak akan, maksudnya tak boleh kita tiba-tiba kat Kelantan cakap hari Ahad tu Sinci I, tak boleh. Jangan cakap macam tu. So Sinci I tu maksud dah Monday, masa hari Isnin semua seluruh negara guna Sinci I tu Isnin macam tu. Mana Sinci I ni kena terjemah sebagai hari Isnin, tak boleh hari pertama. Tak boleh. Sinci I. Cuma saya terangkan hari pertama, hari kedua, ketiga tu sebab follow kepada dia punya ni lah, dia punya yang China punya lah kan. Dia hari Isnin tu hari pertama kerja dia tu hari 1, hari 2, hari 3. Macam kita Kelantan dengan Terengganu tak boleh lah. Maksudnya dia kena guna Sinci Tian jugalah kalau hari pertama kerja tu. Oh, jelas. Nanti takut tersalah cakap dengan orang kira. Betul-betul bagus. Ini soalan first saya lah. Soalan first saya dapat. Saya pun tak pernah dapat soalan macam ni. Maksudnya kita ingatkan Sinci I Tian, Sinci I tu hari pertama tu masuk boleh refer kepada kalau hari Kelantan hari Ahad Sinci Tian, Sinci I lah hari Ahad tu kan? Itulah sebenarnya. Okey. Kita lain okey? Okey, Pukeci. Nuriha tadi ada soalan ke? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey. Nanti cuba jawab yang tu. So untuk first class kita malam mungkin kita akan buat minggu yang kedua. Minggu yang kedua sebab dah ada 2 topik kan. Sedap kita nak bahas lah malam tu. Kali ni minggu baru topik pertama. Jadi masih student pun masih lupa lagi kan yang Mandarin 1 punya kan, yang module 1 punya tu. Jadi kita nak refresh balik, so minggu yang kedua baru kita mulakan kelas yang malam punya. Okey, boleh? Okey, insyaAllah. Okey. Jadi untuk kelas kita pada hari ini sampai sini saja dan insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zai Qian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, hello. Zai Qian. Zai Qian juga Ustaz. Zai Qian. Zai Qian. Okey. Apa kecil.